FTL. Sejumlah 453 klinik alternatif telah disediakan dan akan beroperasi di kawasan premis kesihatan Kementerian Kesihatan yang berisiko dilanda banjir semasa musim monsun itu. Kemudahan tersebut membuatkan 552 premis kesihatan KKM di antara persiapan yang digerakkan oleh Kementerian Kesihatan bagi memberikan perkhidmatan kepada pesakit di kawasan terlibat. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata KKM juga telah melakukan persiapan rapi terutamanya berkaitan kekuatan dan kesediaan petugas kesihatan. Ia bercakap di Bentong Pahang. Negara dijangka mengalami musim monsun timur laut dari November ini hingga Mac tahun depan. Sementara itu, cuaca diramalkan cerah pada sebelah pagi ini di Pelangai iaitu kawasan bagi pengundian pilihan raya kecil Dewan Negeri Pahang itu hari ini. Namun menurut pengarah meteorologi Pahang Nazian Zainal Abidin, ribut terbit boleh berlaku pada sebelah pagi. Pilihan raya kecil pilihan yang diadakan ikutan kekosongan luar jangka akan melibatkan seramai 16,383 pemilih daftar. Laporan Ayu Nurihan Sari. PRK Pelangai pertemuan ke penjuru antara calon Barisan Nasional PN Datuk Amiza Abu Adam, calon Perikatan Nasional PN Kasim Samad dan calon bebas Hasni Helmi PN Zul Hasmi. Bagaimanapun hanya Kasim Samad daripada PN yang akan menjalankan tanggungjawab mengundi di Pelangai, memandangkan Datuk Amiza dan calon bebas Hasni Helmi PN Zul Hasmi merupakan pengundi berdaftar di Dun Ketari yang juga di bawah Parlimen Bentuk. Sebanyak 9 pusat mengundi disediakan meliputi 30 saluran dibuka dari pukul 8 pagi ini hingga 6 petang. Sebaik selesai urusan mengundi, peti undi akan dibawa ke pusat penjumlahan undi rasmi bertempat di Dewan Orang Ramai Felda Kemasut. PRK Dun Pelangai menyaksikan tiada undi awal selepas Suruhanjaya Pilihan Raya mengeluarkan 73 kertas undi pada yang layak mengundi secara pos. Pada PRU 15 lalu, Allahyarham Datuk Seri Johari Harun mewakili BN menang kerusi Dun Pelangai dengan majoriti 4,048 undi dalam pertandingan 4 penjuru. Sementara itu, pengundi di Dun Pelangai mengharapkan calon yang akan diberi mandat sebagai wakil rakyat di Dun itu akan dapat menyambung perkhidmatan yang telah dilaksana oleh Allahyarham Datuk Seri Johari. Ayu Nurihan Saneh untuk RTN. Berita seterusnya. Sarawak berupaya memenuhi sehingga 80% daripada keperluan berasnya menerusi projek perintis penanaman padi benih hibrid. Projek itu dijangka mula membuahkan hasil dalam tempoh di antara 3 hingga 5 tahun lagi. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Opek berkata keseluruhan kawasan penanaman padi hibrid itu melibatkan tanah seluas 10,000 hektar di beberapa daerah. Beliau memberitahu pemerintah di Gedong padi hibrid yang dibangunkan oleh Universiti Putra Malaysia UPM menggunakan bereti benih padi Vietnam. Ia berupaya mengeluarkan hasil sehingga 3 kali ganda berbanding penanaman padi biasa. Sementara itu, pembinaan Jambatan Beli akan dilaksanakan segera di Kampung Lung Kidau, Ranau, Sabah sebaik semua proses perolehan diselesaikan. Keputusan berkenaan dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali. Kemudahan sepanjang 105 meter itu bagi menggantikan jambatan asal yang runtuh akibat hujan lebat dan banjir awal tahun lepas. Kabinet telah bersetuju alternatif untuk pembinaan Bailey Bridge yang boleh siap segera. Namun diminta KKR untuk menyemak. Sebab itu saya mengambil inisiatif untuk datang sendiri bersama dengan wakil daripada JKR Sabah dan juga JKR daerah untuk bertanya dan melihat sama ada sesuai atau tidak Bailey Bridge dipasang. Sebab kita tidak mahu kalau kita pasang pun akhirnya kalau tidak sesuai dia tidak memenuhi keperluan masyarakat di sini. Datuk Armizan Muhammad Ali. Luar negara, Turki melancarkan siri serangan udara yang menyasarkan kedudukan Puak Kurdish di Syria. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan bom di Ankara yang mencederakan 2 anggota tenteranya Ahad lalu. Menurut Kementerian Pertahanan Turki, serangan disasarkan terhadap 15 kedudukan Kurdish di utara Syria. Poland dan Hungary menyekat Kesatuan Eropah EU daripada mengeluarkan kenyataan bersama mengenai imigran.
Bagaimanapun, anggota lain sidang kemuncak blok serantau di Granada, Sepanyol bertegas akan meneruskan usaha meminda peraturan pengendalian kemasukan migran. Undang-undang baharu EU berkaitan migran mengenakan denda terhadap negara yang enggan menerima pencari suaka dari Asia Barat dan Afrika. Daripada 27 anggota EU, 22 bersetuju mengenai langkah untuk mengendalikan migran semasa kemuncak tibaan golongan tersebut dan mengambil langkah memperbaharui peraturan pencari suaka dan migran. Kira-kira 250,000 pencari suaka dilaporkan masuk ke EU setakat tahun ini. Sukan Asia Hangzhou 2022. Regu badminton negara Aaron Chia Sohyik berjaya memenangi pingat gangsa. Mereka terkandas di separuh akhir selepas kalah di tangan regu nombor 3 dunia dari India, Satwi Sairaj Rangi Siraj Shetty. Aaron Woyik tumpas 17-21, 12-21. Ia kekalahan kedua mereka dalam 10 pertemuan. Pertemuan terakhir pada terbuka Indonesia Jun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hasil lawatan kerja PM ke Abu Dhabi, taburan lebih 40 bilion ringgit. Isu beras, negara anggota ASEAN akan bantu Malaysia. Sekian berita yang dipimpin oleh Afandi Abdul Karim dan Pusat Berita RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum. Mengkawin kenangan. Aku katakan dulu, usai bimbangkan raha. Hibau memori indah. Keduanya kekasihku, si dia tunanganku, kini ku serba salah. Punya dua pilihan. 10 pagi, 9
Saya Kasmin. Hai, saya Syahrul. Saya Arif Amir. Hai, saya Nadia. Saksikan persembahan kami 10 Sitara. Di pentas Ratu Ucap Bintang Klasik 2023. Saksikan persembahan 10 Sitara ini di pentas Ratu Ucap Bintang Klasik 2023 di Auditorium P. Ramlee, Kota Media, Angka 10 Kuala Lumpur pada 7 Oktober 2023 pukul 2 petang. Ayo bersama memeriahkannya. Saudara dijemput hadir. Kami membawa saudara untuk ke laman khas Bintang Klasik 2023.